Lillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa alihi ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada pagi ini dalam Bazaar Al-Quran. InsyaAllah, pagi ini kita sambung pembincangan kita. Kita berhenti pada sesi yang lepas membincangkan berkaitan dengan adawat al-istifham ataupun perkataan-perkataan ataupun kata tanya, mudahnya kata tanya. Dan untuk istifham ia terbagi kepada dua, dan kesemuanya total ada 9 perkataan dan terbahagi kepada dua adalah kategori harf yang disebut sebagai harf istifham, dan 7 perkataan lagi kategorinya adalah isim yang kita sebut sebagai isim istifham. Maka ada 2 harf istifham dan juga isim istifham. Baik. 2 harf istifham itu, yang pertama ialah, nak kena selak ke belakang tu. Yang pertama ialah hal, dan yang kedua ialah a. Hal dan juga a, hamzah. Dan hamzah yang berada di awal perkataan. Dan hamzah berada di awal, kedudukan a hamzah ini selalunya dia berada di awal perkataan. So hal dan juga a, dua ini masuk kategori harf istifham, dia bukan isim istifham. Kemudian kita ada 7 isim istifham. Yang pertama ialah kaifa. Kemudian kam. Dia kamnya, become ni sebab kita yang selalu pakai lah, so saya letak lah. Kam, kaifa, kam. Kemudian aina, untuk bertanya tentang tempat. Maza, bertanya tentang sesuatu. So kita ada kaifa, kam, aina, maza. Kita ada mata dan juga ayyan. Dia sekali, terletakkan dia sekali kerana kedua-duanya bertanya tentang masa. Bezanya ialah pada bilakah masa itu. Ayyan digunakan untuk masa depan yang jauh, masa yang akan datang. Mata digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang telah terjadi sebelum ini ataupun yang sedang berlaku sekarang ataupun nanti yang akan datang, tetapi jaraknya itu tidaklah jauh sangat ke depan. Mata dan ayyan kedua-duanya bertanya tentang masa. Kemudian kita ada man. Man yang mempunyai 3 kategori, isim istifham, isim mausul dan juga isim syarat. Kita kenal dia melalui perbezaan daripada sudut terjemahan untuk ketiga-tiga perkataan ini. Dan yang terakhir kita ada ma, yang sama mempunyai 3 kategori juga, isim istifham, isim mausul dan juga harf nafi. Kita bezakannya juga melalui terjemahan. So itu yang mudah kan. Isim. Jika kategori istifham di isim, mausul sudah tentu di isim, cuma bahagian nafi ini dia jadi kategorinya ialah harf. Baik. Kita dah melihat beberapa contoh berkaitan dengan ma yang isim mausul.
dan juga ma yang berbentuk harf nafi. Ma yang berbentuk harf nafi. Juga sedikit kita lihat contoh tentang ma yang berbentuk isim mausul lah sebelum ini. Isim mausul sebelum ini. Banyaknya istifham dan juga nafi, isim mausul pun adalah juga digunakan. Baik, sekarang kita nak teruskan. Kita nak melihat berkaitan dengan maklumat yang boleh kita ambil daripada isim istifham. Baik, adawat al-istifham. So kita nak cerita tentang semua secara umum lah. Isim istifham dan juga harf istifham, 9 perkataan tersebut. So kita nak bercerita tentang kata tanya secara keseluruhan. Secara umumnya adawat al-istifham ataupun kata tanya digunakan untuk menyoal atau menanyakan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang yang bertanya. Pertanyaan yang diajukan memerlukan kepada jawapan. Penggunaan kata tanya, kalau kita lihat dalam bahasa kita mudahnya, bila kita bertanya sesuatu itu adalah untuk mengetahui sesuatu jawapan. Kita nak tahu sesuatu yang kita tak tahu. Sebab itu kita bertanya. Nak tahu sesuatu yang kita tak tahu. Yang pertama. Yang kedua, apabila sesuatu soalan itu diajukan, yang diharapkan ialah jawapan. Yang diharapkan ialah jawapan. Sebab itu kita bertanya soalan. So, soalan dia kena ada dua pihak kan. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Walaupun adalah bertanya pada diri sendiri, tapi tetaplah kan kena ada kepada sesuatu jawapan. Umumnya bertanya itu yang diharapkan daripadanya adalah jawapan. Sebab itu dia bertanya. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang berbentuk pertanyaan. Satu perkara yang menjadi kemusykilan ialah, adakah zat yang bertanya itu tidak mengetahui? Adakah dialog manusia yang dibawa hanya pelengkap cerita? So, dalam Quran, Allah ada juga bertanya kepada kita. Tapi Allah bertanya itu adakah kerana Allah tak tahu? Ataupun adakah kerana Allah nakkan jawapan? So, itu menjadi tanda tanya kepada kita, kerana kalau tanya sebab nakkan jawapan ataupun tanya sebab tak tahu, maka itu perkara yang mustahil untuk Allah Azza wa Jalla, kerana kita dapat tahu pun sebab Allah, kan takkan Allah nak tanya kepada kita yang serba tak tahu. Tapi dalam Quran Allah banyak bertanya, tapi dan kita tahu Allah bertanya itu bukanlah kerana dia itu tidak mengetahui ataupun memerlukan kepada jawapan. Maka sebab apa Allah bertanya dalam Al-Quran? Adakah kerana nak mencukupkan 114 surah, 6,000 lebih ayat? Sudah tentu bukan. Ini kita lihat beberapa makna yang ada berkaitan dengan kata tanya. Baik, yang pertama ialah suruhan permintaan. Yang pertama ialah suruhan atau permintaan. Kita lihat pada firman Allah surah Al-Maidah ayat yang ke-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Terjemahan, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu menghilangkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan solat. Oleh itu, maukah kamu berhenti daripada melakukan perkara yang keji dan kotor, atau
adakah kamu masih berdegil? Baik. Dalam ayat ni, di manakah ataupun mana satukah adawat al-istifham? Mana satu kata tanya dalam ayat ni? Mahukah kamu berhenti? Mahukah kamu berhenti, Ustaz? Fahal antum. Fahal antum, maukah kamu berhenti? Itu dia punya soalannya pada penghujung ayat tu. Allah kata fahal antum muntahun. So kita potong fa itu hal. Hal. So hal ini adalah kata tanya. Ini isim istifham ke harf istifham? Harf istifham, harf Masuk kategori harf istifham. istifham. Kan harf istifham ada dua sahaja, a ataupun hal. Terjemahannya mahukah kamu? Sepatutnya maka terjemahan perkataannya lah, maka adakah antum kamu muntahun orang-orang yang berhenti? Itu terjemahan perkataan ni. Itu je dah letak oleh itu. Jadi dibagi fa di sini terjemahkan dengan oleh Itu. Oleh itu maukah kamu berhenti? So ada kata tanya kan, tetapi yang Allah inginkan daripada ayat ni adalah apa? Sesuatu yang berbentuk suruhan ataupun permintaan. Yang Allah nak ialah syaitan ni dia memang nak timbulkan musuhan dengan arak, judi. Dia jauhkan kamu daripada apa? Tujuannya nak jauhkan daripada Allah, daripada mengingati Allah dan juga daripada solat. Jadi maka Allah kata, jadi berhentilah daripada minum arak dan juga berjudi ni. Kan, tapi Allah takkan dalam bentuk soalan, fahal antum muntahun? Oleh itu, maukah kamu berhenti? Sebab kalau kamu terus minum arak dan juga judi, kemasalahannya ialah kamu akan makin apa? Susah nak mengingati Allah dan makin susah untuk nak konsisten melakukan solat. Ya, maka Allah letakkan dalam bentuk soalan, fahal antum muntahun? Oleh itu, maukah kamu berhenti? Macam kita betul, kita katalah kan, anak kita malas nak pergi sekolah kan, malas nak pergi sekolah, malas nak belajar. Dia kata kena belajar bersungguh-sungguh. Dengan ilmu tu nanti insya-Allah kita boleh menjadi orang yang bermanfaat kepada masyarakat. Kita boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. So kita tanya, ke adik nak jadi orang yang macam ni? Kita tanya. Tapi kita tanya itu bukanlah kita nakkan jawapan kan. Kita macam apa? Nak memberikan satu perkara yang lain selain daripada soalan untuk minta kepada jawapan. Maka lepas Allah dah cerita tentang arak dan juga judi, Allah kata, maka maukah kamu berhenti? Yang Allah inginkan daripada soalan ini ialah maka berhentilah daripada buat semua ni, daripada terus apa? Berjudi dan juga meminum arak. Maka Allah letakkan dalam bentuk soalan. Dia adalah suruhan ataupun permintaan yang diletakkan dalam bentuk soalan. Fahal antum muntahun? Oleh itu maukah kamu berhenti? Ia adalah suruhan daripada Allah agar berhenti daripada minum arak dan juga judi. Maka itu poin pertama kita. Cara penggunaan kata tanya dalam Al-Quran pertama adalah berbentuk suruhan ataupun permintaan yang terselit dalam soalan. Pada surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum. Oleh sebab itu, jika mereka berhujah, menyangkal dan membantahmu wahai Muhammad, maka katakanlah, aku telah berserah diri kepada Allah dan demikian juga orang-orang yang mengikutku. Dan bertanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab dan orang-orang yang ummi, iaitu orang-orang musyrik Arab. Sudahkah kamu mematuhi dan menurut agama Islam yang aku bawa itu? Nabi bertanya
Allah suruh Nabi tanya kepada Yahudi, Nasrani dan juga musyrikin Mekah. Aslam tu, kamu dah Islam ke belum? Kamu dah tunduk patuh ke belum pada apa yang aku bawa? Kenapa cakap macam tu? Nabi bertanya, tapi adakah kerana nakkan jawapan? Bukan. Dia adalah sesuatu suruhan ataupun permintaan yang diselit dalam bentuk pertanyaan. Allah suruh Nabi bercakap kepada orang yang membantah Nabi, orang yang berhujah, kan, orang yang degil ada je dia punya alasan, kan. Nabi kata, katalah kepada orang Yahudi dan Nasrani, kenapa? Dan juga orang musyrik Mekah. Setelah Nabi berdakwah, Nabi tanya, sudahkah kamu mematuhi dan menurut agama Islam ataupun aslamtum, adakah kamu nak menjadi Islam ataupun adakah kamu nak berserah diri kepada Allah? So dia adalah bentuk suruhan, tetapi dia datang dalam bentuk pertanyaan. Sudahkah kamu Islam? Dia datang dalam bentuk pertanyaan. Macam orang cerita apa? Iklan tu kan. Sudahkah ada iklan tentang pasal apa zakat, lepas tu soalan kan? Tentang kebaikan zakat, tentang apa tu balasan kalau tak mengeluarkan zakat. Kemudian ditanya, sudahkah anda menunaikan zakat? Maka yang terselit tu ialah, pergilah bayar zakat, jangan tunggu-tunggu lagi. Itu yang dia mahukan. Tapi dibawakan dalam bentuk soalan. Maka dalam bentuk penggunaan dalam Al-Quran ialah apa? Ialah bentuk suruhan dan juga permintaan. Di sini yang digunakan adalah aslamtum. Ni. Harf Ini istifham. adalah harf istifham. Adakah aslamtum, kan? Ni dalam bentuk fi'il madhi lah ni. Kan? Tamim akhir perkataan sebelumnya sukun, fi'il madhi. Adakah kamu telah Islam ataupun adakah kamu telah tunduk patuh menyerah diri? So, bentuk soalan yang sebenarnya adalah permintaan Nabi agar Yahudi, Nasrani dan juga orang musyrik itu apa? Menerima dakwah Nabi, menerima agama Islam. Yang pertama, suruhan dan juga permintaan. Yang kedua, bentuk apa? Penyanggahan, bantahan atau larangan. Penyanggahan, bantahan atau larangan. Penyanggahan ni dia menyanggah. Penyanggahan ni dia menyanggah. Menyanggah tu dia membantah. Itulah dia. Penyanggahan ataupun bantahan. Ataupun dia digunakan untuk larangan. Firman Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Baik, dalam ayat ni. Dan jika Tuhanmu menghendaki nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi, maka adakah engkau pula hendak memaksa manusia supaya menjadi orang-orang yang beriman? Baik, di sini di manakah kata tanyanya? Man sini. Man. Baik, man terjemahannya apa kalau kata tanya? Kalau kata tanya man, apakah? Adakah? Siapakah? Siapakah? Dalam bahagian awal ada siapakah dan jika Tuhanmu menghendaki nescaya berimanlah sekalian manusia Tak yang ada ada di bumi. So man ini orang yang. Bukan. Ini adalah mausul. Ini dia adalah mausul. Terjemahan dia manusia yang ataupun orang yang. Baik. Di manakah kata tanyanya? Ustaz naik ke atas sikit skrin Ustaz. Apa? Nampak dia punya Afa anta tu Ustaz. Kat anta. Dekat fa anta tu Ustaz. Dekat fa anta tu. Baik. Di sini dia punya perkataannya afa anta. Maka adakah?
terjemahannya. Inilah dia punya. Harf ke isim istifham? Harf istifham, Ustaz. Ini adalah harf istifham. Kan kata tanya kategorinya adalah harf. Maka adakah engkau pula nak masuk manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman? So ini bentuk apa? Bertanya tapi dia bukan nakkan jawapan. Dia bukan nakkan bertanya sesuatu yang dia tak tahu. Tapi ini soalan yang berbentuk penyanggahan ataupun bantahan. Allah kata, kalau Tuhan kau nak, wahai Muhammad, maka dia akan apa? Dia akan buat semua sesiapa yang berada di atas muka bumi ini beriman. Semuanya, kulluhum, setiap daripada mereka. Kemudian Allah tanya, maka adakah kau nak paksa dia orang supaya jadi orang yang beriman? Adakah kau nak memaksa dia orang ni untuk jadi orang yang beriman? Itu bentuk apa? Bentuk sanggahan. Allah menyanggah Nabi SAW. Kenapa? Nabi plus tu tak ramai yang beriman. Kenapa Allah nak menyanggah Nabi? Kerana Nabi SAW sangat-sangat committed dalam dakwah dia. Kan dalam ayat yang lain, antaranya dalam surah Allah SWT, surah Al-Kahfi. Surah awal surah Al-Kahfi itu Allah sebut, ayat yang ke-6. Allah kata, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka jangan-jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran. Maka Allah nak menyanggah Nabi, adakah engkau ni nak paksa orang jadi orang yang beriman? Allah menyanggah Nabi kenapa? Kerana Nabi SAW sangat-sangat komited dalam nak menyampaikan dakwah. Nabi sangat-sangat menginginkan setiap umatnya itu beriman. Sehingga Nabi berusaha bersungguh-sungguh. Bila tak dapat tu, bila ditolak, Nabi sangat-sangat sedih. Down sangat Nabi bila ditolak oleh kaumnya. Bila Nabi berdakwah. Dan juga Nabi ketika mana, ingat tak pakcik Nabi nak meninggal? Dengan Abu Talib. Dengan Nabi nak suruh dia masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Kan Nabi nak sangat dia masuk Islam sebab dia banyak tolong Nabi SAW. Kan tapi akhirnya pakciknya itu meninggal. Dan dia tengok sebab apa? Nabi suruh mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi dekat kiri kanan pakcik dia tu, ketika nazak tu ada siapa? Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada dia punya geng-geng. So pakciknya pun tidaklah mengucapkan 2 kali syahadah, sedangkan Nabi nak sangat-sangat pakcik dia itu beriman sebab banyak sangat tolong Nabi. Lalu turunlah ayat apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kau sayang. Akan tapi Allah dia bagi hidayah kepada siapa sahaja yang dia kehendaki. Maka Allah kata, kalau Allah nak, dia boleh jadikan setiap orang yang berada di atas muka bumi ini beriman. Kalau Allah nak. So Allah tanya, adakah kau nak paksa dia orang jadi orang beriman? So Allah nak menyanggah, kenapa engkau beryaya sangat kan? Bersungguh-sungguh sampai nak merosakkan diri kau sebab nak suruh dia orang beriman juga. Sedangkan Allah, kalau nak suruh dia orang beriman, Allah boleh bagi dia orang beriman walaupun tanpa engkau wahai Muhammad. So tugas engkau wahai Muhammad adalah jalankan sahaja apa yang aku suruh. Aku suruh berdakwah, sampaikan. So sampaikan sahaja. Dia orang terima ataupun tidak, itu bukan urusan Nabi. Yang Allah beritahu, itu bukan urusan engkau wahai Muhammad. Dia orang terima ke tak terima, bukan. Tugas engkau adalah hanya menyampaikan sahaja. Sebab kalau aku nak, aku boleh jadikan setiap orang atas muka bumi ini beriman. Maka Allah nak menyanggah Nabi SAW. Bukanlah menyanggah tu maksudnya sebab perangai Nabi ni buruk ke taklah. Cuma perkataan tu kan saya pilih menyanggah. Kalau kata membantah lagi nampak bunyinya ganas. So dia menyanggah sebab ada apa? Satu bentuk cara fikir yang mungkin Nabi tak perasan. Dan Allah nak sedarkan Nabi bahawa
engkau hanya menyampaikan je, yang lain tu aku yang selesaikan. So engkau sampaikan je kepada ahli keluarga, kepada kawan, orang jauh, orang dekat, kan? Engkau boleh berharap diorang tu beriman, tetapi jangan sampai engkau berya-ya paksa nak juga diorang ni beriman. Kau boleh jual, boleh jual barang, tapi jangan tarik orang sampai apa, nak apa, nak suruh dia beli juga kita punya barang, tarik tangan masuk kedai kan, suruh bayar juga kan. Tak boleh. Boleh nak apa, promote barang dan berharap orang tu beli, tapi jangan sampai tarik dia pergi masuk kita punya kedai. So Allah nak menyanggah Nabi SAW, Allah letakkan dalam bentuk soalan. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Maka adakah engkau nak memaksa manusia supaya mereka itu menjadi orang yang beriman? Pertanyaan, tapi yang Allah nak sampaikan adalah Allah nak menyanggah Nabi SAW fokus sahaja pada nak menyampaikan risalah dakwah, tak perlu fokus kepada siapa yang terima ataupun sesiapa yang tidak terima. Dan itu yang terjadi pada kisah apa? Abasa wa tawalla, kan? Nabi SAW fokus kepada orang-orang yang tinggi, orang yang ada kedudukan, orang yang ada pengikut yang ramai dalam kabilah Quraisy itu. Nabi fokus ke situ hingga datanglah orang yang biasa nak bertanya tentang agama, bersedia untuk nak beriman. Nabi hold dulu sekejap kan, nak fokus layan dulu yang ni sebab yang ni jerung-jerung ni. Kalau yang jerung ini masuk Islam, yang lain pun akan ramailah masuk. Maksudnya, so Nabi fokus kan. So Allah kata jangan paksa orang. Diorang dah tak nak, sudah tinggalkan diorang. Walaupun rasa betul lah tu, kalau diorang ni masuk akan ramai orang masuk Islam, tak apa, sampaikan je, lain semua Allah yang akan selesaikan. Maka Allah nak betulkan balik kan cara fikir Nabi dan juga cara tindakan Nabi, menyanggah baginda melalui bentuk soalan dengan bertanya, adakah engkau nak paksa diorang ni masuk? Adakah kau nak paksa diorang ni menjadi orang yang beriman? So Allah nak beritahu kepada Nabi, tak perlu susah-susah, tak perlu pening-pening kepala, dan tak perlu berya-ya sangat, bermati-matian. Sampaikan sahaja yang boleh bagi mereka itu nak jadi orang yang beriman ataupun menerima apa yang kau bawa adalah aku, kalau aku kehendaki. Dan kalau aku nak, setiap orang aku boleh jadikan atas muka bumi ini beriman, walaupun tanpa Nabi Muhammad SAW. Allah boleh buat. Maka pertanyaan diajukan, tujuannya adalah untuk menyanggah. Surah Zumar, surah ke-39 ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzabi afa anta tunqidhu man finnar. Maka adakah orang yang telah ditetapkan atasnya hukuman azab disebabkan kekufurannya sama seperti orang yang dijanjikan bergembira dengan balasan imannya? Sudah tentu tidak. Oleh itu, adakah engkau berkuasa menyelamatkan orang yang ditetapkan kekal dalam neraka? Baik. Di sini di manakah kata Man Ustaz. Apa anta? afa Man anta? Kita ada afa anta, a yang berada di belakang ini. Ini isim istifham ke? Harf istifham. Ini adalah harf istifham. Baik. Ada lagi? Man tu Ustaz bukan? Apa man yang depan tu. mula? Mula-mula tu. Man kat mana? Man. Itu. Man. Ke man? Tu dah memang sah-sah lah. Tu memang sah-sah lah kan. Lepas tu ada adakah kat situ. Man ini. Man orang ya terjemahannya Ustaz. siapakah kan. Tapi di sini dia ada apa? Tapi Dia ada Orang orang. Tapi sentence dia tu Ustaz, dia tak macam lain sikit kan. Tak macam soal. Orang yang telah ditetapkan atas hukumannya azab. Betul lah, adakah soal? Baik, maka man di sini dia mausul kan. Sebab terjemahannya adalah orangnya. Baik. So kita ada dua. Ada dua soalan lah. Satu, afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Satu lagi, afa anta tunqidhu man finnar. Soalan awal ialah, maka adakah orang yang telah ditetapkan atasnya hukuman azab? So ayatnya sampai sini je. Yang lain tu dalam kurungan. Ini keterangan.
Ini adalah kan? keterangan. Tu Baik. tanya tadi muskil sikit soalan tu. So jelas-jelas dia bukan soalan lah kan. Ha, Jelas-jelas adalah bukan soalan. tu saya Baik. tak pick up dia tu. Saya ambil yang Dalam belakang. Al-Quran, begini antara bentuk ayat yang digunakan. Namanya ayat yang tergantung. Dah tergantung kan. Ayat yang tergantung. Ini antara bentuk ayat dalam Al-Quran. Dan dalam bahagian tadabbur, ini adalah antara perkara juga yang dikaji. Kan? Banyak Allah letakkan dalam Quran. Kita sudah bermula dengannya pada surah Al-Fatihah lagi. Bila kita ucapkan Bismillah dengan nama Allah, dia adalah ayat yang tergantung, ayat yang tak lengkap. Aku buat apa tiba-tiba je dengan Bismillah, dengan nama Allah. Apa dia dengan nama Allah? Tergantung, kan? So, sebelum tu sepatutnya kena ada apa? Kena ada perbuatan. Sebab ayat bahasa Melayu dia tak boleh bermula dengan dan, dengan, lalu, maka. Kan tiba-tiba je kata, maka saya pun pergi. Apa benda maka saya pun pergi? Kan? Tak tahu cerita apa. Dengan nama Allah. Apa dia dengan nama Allah? Ataupun dengan menaiki kereta. Apa pun dia tiba-tiba dengan menaiki kereta? So dia adalah ayat yang tergantung. Dan begini juga di sini, afaman haqqa alaihi kalimatul azab, maka adakah orang yang telah ditetapkan atasnya hukum azab? Dia tergantung kat situ sahaja. Dia adalah bunyinya macam bentuk soalan, tetapi sebenarnya yang Allah nak nyatakan di sini adalah perkara yang lain. Allah nak menyatakan bahawa orang-orang nanti ada orang yang pertamanya, ada orang yang akan dikenakan azab. Dan orang yang dikenakan azab itu memang hukuman itu telah ditetapkan atas dia. Memang telah kena dekat dia, bukannya macam asalnya dekat orang lain tiba-tiba terkena dekat dia. Tak, dia memang hukuman itu telah ditetapkan atas dia. Macam mana boleh sampai ditetapkan atas dia tu? Kenapa? Kerana adalah dulu perkara yang dia dah buat. Dan ketika di dunia, hingga hukuman itu memang dah ditetapkan untuk dia dah sebagai balasan apa yang telah dia dilakukan. Sebab itu dalam kurungan panjang dia tambah kan. Dan dalam kurungan ni semua tambahan penterjemah ni. Disebabkan kekufurannya sama seperti orang yang dijanjikan bergembira dengan balasan imannya, sudah tentu tidak. Panjang. Dia nak huraikan, nak bagi kita faham. So ayatnya dalam bentuk soalan, maka adakah orang yang telah ditetapkan atasnya hukum azab? Oleh itu adakah engkau berkuasa menyelamatkan orang yang telah ditetapkan kekal dalam neraka? Bentuk soalan, tapi dia adalah bentuk apa? Allah nak menyanggah, Allah nak membantah. Allah nak menyatakan kepada manusia secara keseluruhannya, sesiapa yang telah ditetapkan oleh Allah azab, maka itu adalah sebab diri dia. So Allah nak menyanggah orang yang berkata bahawa Allah ni kan, semuanya terjadi atas dia punya pilihan. Dia yang pilih kita ni nak kena azab ke tak kena azab. Kita ni masuk syurga ke ataupun masuk neraka. Dan kita ni macam kena ikut je. Tapi nanti sakit yang akan tanggung kita. Tapi kita nak kena ikut kan. Allah punya pilihan pula. So Allah nak menyanggah orang-orang yang dia menganggap bahawa semua itu adalah ketetapan Allah dan kita tidak ada pilihan langsung dalam kehidupan ini. Maka Allah kata, maka adakah orang yang telah ditetapkan atasnya hukum azab? So Allah nak menyanggah bahawa hukuman itu telah ditetapkan atas dia kerana ada perkara yang telah dilakukan sebelum itu ketika di dunia. Hukuman azab, siapa yang buat salah kena hukuman, itu perkara yang Allah telah tetapkan. Siapa yang kena, itu adalah pilihan masing-masing. Buat salah, kena hukum. Itu adalah hukuman yang telah ditetapkan. Siapa yang kena, itu adalah pilihan masing-masing. Macam kat sekolah, siapa langgar disiplin, kena rotan. So itu dia punya hukuman dia lah. Tapi adakah setiap murid akan dirotan? Tak. Siapa yang buat, dialah yang akan kena. Maka Allah nak menyanggah orang yang dia berkata bahawa kita semua ni tak ada pilihan, semuanya Allah dah pilih untuk kita. Dan sakit kita tanggung, tapi kita tak ada pun pilihan untuk nak buat keputusan kita sendiri. Kemudian Allah nak menyanggah kepada orang yang kepada orang yang menyangka bahawa dia boleh nak menyelamatkan
orang di dalam neraka. Apa tu, merasakan bahawa sebab dalam Al-Quran dalam surah yang ke-16, surah An-Nahl, orang-orang yang engkar, orang-orang kafir berkata kepada orang yang beriman, dia nak ajak orang beriman ini buat tak baik. Lalu dia kata apa? Ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Mari ikut cara kami dan kami akan pikul nanti kesalahan-kesalahan engkau. Nanti kami akan pikul. So dia nak buatkan orang beriman rasa sedikit ringan kalau nak buat benda yang tak baik. Sebab apa? Sebab bukan dia tanggung 100%, nanti kesalahan tu kita tanggung sama-sama, ataupun nanti biar kami yang tanggung kesalahan tu. Kan? Engkau buat apa-apa hal jadi, kami tanggung. Kan? Begitu. So orang yang nak buat tu, dia akan rasa okey sikitlah kan? Okey sikitlah kan? Macam orang yang nak mencuri kan? Tak apa, kau pergi ambil kan? Aku lekakan cashier. Nanti apa-apa hal aku tanggung. Kan? Aku yang tanggung. So orang yang nak pergi mencuri tu dia rasa lega sikitlah. Sebab apa? Member dia kata apa-apa hal dia yang tanggung. So orang yang mengajak orang yang buat tak baik, seolah dia kata tak apa, nanti kalau engkau ada masalah ke akhirat, dekat mahsyar, nanti kami yang akan kau tim, kami yang akan uruskan. Maka Allah nak menyanggah perbuatan tersebut. Allah kata, adakah engkau berkuasa menyelamatkan orang yang telah ditetapkan kekal dalam neraka? Kan Allah bukan nakkan jawapan, Allah bukan nakkan nak tahu sesuatu perkara yang Allah tak tahu, tapi Allah nak menyanggah kepada orang yang rasa dia ada kuasa, hingga nanti siapa yang berada dalam neraka pun dia mampu untuk nak selamatkan. Dan ini adalah secara umumnya Allah berikan kepada setiap orang. Pertama kepada orang-orang kafir, orang bukan Islam, orang yang tak baik, yang nak mengajak orang lain buat baik. Dengan hujah dia rasa dia boleh dia selamatkan nanti orang yang berada, orang yang ada masalah nanti ketika di mahsyar. Yang kedua, Allah nak nyatakan kepada setiap orang. Kenapa? Kerana ada orang yang nanti di akhirat Allah akan berikan kepada mereka kelebihan dan juga syafaat. Kelebihan dan juga syafaat. Ya. Antaranya pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika dia mengajak ayahnya untuk beriman, ayah dia tak terima. Lalu apa yang Nabi Ibrahim kata? Dia kata, aku akan minta ampun kepada Allah untuk engkau. Dan nanti ketika di akhirat, di mahsyar, Nabi Ibrahim akan jumpa balik dengan ayah dia. Yang mana ketika itu dalam hadis menyebutkan muka ayah Nabi Ibrahim ada debu-debu. Kan? Dan itu memang tanda kalau orang yang muka dia ada debu ketika di akhirat, apa tanda dia? Dia bukan Islam lah. Tandanya, so kalau kata syurga neraka, mana pergi tempat dia? Neraka, kena bakar. Neraka. Kan Allah sebutkan dalam surah kena bakar berdebu tapi tak rentung. kena bakar. Allah sebut dalam surah apa tak saya? Wa wujuhi yauma idzin 'alaiha ghabarah. Yang kita ada wujuh yauma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah, wa wujuh yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ada wajah yang dia ceria gembira, ada wajah yang 'alaiha ghabarah, ada debu dekat muka. Ada debu yang berada di muka. So muka ayah Nabi Ibrahim ketika di akhirat nanti ada debu. Dan dia kata, wahai Ibrahim, bukankah engkau janji ke aku kau nak pergi minta ampun pada Tuhan kau untuk aku? Lalu Nabi Ibrahim pun kata, wahai ya Allah, ini ayahku. Kan? Aku dah janji dengan dia, aku nak minta ampun untuk dia. Lalu Allah kata, wahai Ibrahim, aku telah tetapkan dia sebagai ahli neraka. So tu Allah tanya, afa anta tunkizu man finnar? Adakah kau berkuasa menyelamatkan orang yang telah tetapkan kekal dalam neraka? Kan Allah nak menyanggah. So kalau kita dah tahu kita tak mampu nak selamatkan, so tak perlulah bertanya pun apa-apa soalan berkaitan dengan perkara itu. Juga ada nanti orang yang akan diberikan syafaat
orang beriman, para nabi, malaikat akan diberikan syafaat. Ada syafaat Al-Quran, banyaklah syafaat yang akan diberikan. Hatta Nabi SAW kan syafaat yang besar akan diberikan. Akan tapi Allah nak bagi tahu kepada orang yang diberikan kelebihan, privilege dan juga syafaat ini. Satu perkara yang perlu diketahui adalah apa? Dia tidak berkuasa untuk nak menyelamatkan apa? Orang yang Allah dah menetapkan dia kekal berada dalam neraka. Allah dah tentukan dia ni memang ahli neraka. Maka syafaat ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, itu Allah akan berikan. Tetapi dia tetap bergantung dengan apa? Keizinan daripada Allah Azza wa Jalla dan mengikut kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Ketika orang beriman diberikan syafaat, Allah bagi mereka menyelamatkan kengkauan ni. Yang ada apa? Yang ada iman sebesar 1 dinar. Kemudian setengah dinar. Kemudian sebesar zarrah. Boleh keluarkan. Tapi lebih daripada itu, boleh tak nak buat? Tak boleh dah. So itu semua baki tu orang yang Allah dah tetapkan mereka berada di dalam neraka. Maka Allah nak menyanggah, nak bagi tahu juga kepada orang yang nanti akan diberikan kelebihan dan juga syafaat bahawa mereka tak boleh nak selamatkan setiap orang juga yang mereka nak. Siapa yang Allah dah kata kekal, maka kekallah berada di dalam neraka. Tak boleh nak buat apa. Maka bentuk soalan yang ditanyakan, tapi yang dimasukkan adalah untuk menyanggah sesuatu perbuatan. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-13. Di mana Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim, ala tuqatiluna qauman nakathu wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwal marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang telah mencabuli sumpah janjinya dan mereka pula telah berazam hendak mengusir Rasulullah dan merekalah juga yang mula-mula memerangi kamu? Adakah kamu takut kepada mereka? Allah jugalah yang berhak kamu takuti jika betul kamu orang-orang yang beriman. Baik, di manakah soalan pada ayat ini? Takhshawna, adakah kamu takut, Ustaz? Di belakang itu atakhshawnahum, dia adalah harf kategori ini adalah harf istifham. Maka di sini Allah kata atakhshawnahum, adakah kamu takut kepada mereka? Ini Allah tanya bukan Allah nakkan jawapan, tapi Allah tanya untuk apa? Untuk nak melarang. Seolah Allah nak beritahu jangan takut dengan dia orang ni. Yang pergi takut buat apa? Macam itulah, kan? Jangan takut dengan dia orang ni. Pergi takut buat apa? Dia orang tak ada benda. Maksudnya untuk melarang lah ya. Di sini bentuk soalan tapi yang dimasukkan adalah larang. Allah SWT. Atakhshawnahum, jangan takut kepada mereka. So, ini bentuk soalan tapi yang dimasukkan di sini adalah larangan. So kita dah ambil dua. Yang pertama bentuk soalan dengan tujuan untuk apa? Suruhan dan juga permintaan. Yang kedua bentuk penyangkahan, bantahan ataupun apa? Ataupun larangan. Dua fungsi soalan dalam Al-Quran. Firman Allah surah Al-Infitar, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu hingga berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah? Allah nak tanya ke? Tak tanya. Allah nak beritahu wahai manusia, janganlah terpedaya dengan macam-macam perkara hingga kau derhaka kepada Tuhan kau yang Maha Pemurah. Jangan derhaka. Janganlah apa-apa yang berada dalam kehidupan dunia ini memperdayakan engkau daripada berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah. Mana soalan dia? Soalannya di sini. Aku lupa nak tanya. Soalannya di mana? Soalannya di sini. Ma, Ustaz.
Yang Soalannya. apakah ni kot? Ma gharraka bi rabbikal karim. So Allah bukan tak tahu apa yang memberdayakanmu, Allah bukan tak tahu. Tapi Allah nak bagi tahu, wahai manusia, janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan engkau hingga engkau berlaku derhaka kepada Tuhanmu Al-Karim. Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang bagi engkau semua benda tu. So jangan terpedaya. Dia yang bagi, engkau pergi derhaka kat dia pula. Kan? Allah bertanya, apakah yang memperdayakanmu? Bukan kerana Allah tak tahu. Bukan Allah nakkan jawapan, tapi Allah nak bagi tahu kepada kita dalam bentuk larangan, wahai manusia, janganlah kehidupan dunia memperdayakan engkau hingga engkau berlaku derhaka kepada Tuhanmu. Yang dia itu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bagi semua apa yang engkau ada ni, hingga engkau jadi derhaka pula dengan dia kan. Dia jadi macam makan tuan pula kan. Dia jadi bukan dia jadi pijak balik dia punya tuan. Dia macam bagi makan dekat anjing kan, lepas tu anjing gigit tangan. Macam itulah kan. Dahlah kita bagi makan kat dia gigit pula tangan kita. Patut tak macam tu? Tak patutlah. Allah yang bagi nikmat pada manusia. Manusia pergi tak dengar pula cakap Allah. So tu yang Allah larang. Allah buat dalam bentuk soalan. Apakah yang memperdayakanmu? Allah tahu dah. Allah bukan nakkan jawapan. Tapi Allah nak larang, wahai manusia, janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan engkau sehingga engkau berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ustaz, ini isim ke harf? Ma Ma kan isim ada ke tiga. harf? Ma kan ada tiga. Ma ada tiga. Sebab ni Ini Ustaz sebut larang. Ma ada tiga. Ini kategori apa? Tujuan dia untuk larangan. Ma dia adalah isim istifham. Apakah? Masya Allah. Lepas tu dia ada, ma kan terbagi tiga Ustaz. Betul? Mausul dengan harfu nafi Mausul kan. dengan harf nafi. Betul. Tadi tujuan dia kan Ustaz kata makna dia tu untuk larangan kan. Allah melarang jangan takut kan. Jangan takut larangan. So kalau larangan apa dia? Nafi. Okey, baik. Nafi ke apa? Harf nafi, betul. Baik. Harf Tak nafi. tahu yang mana satu. Harf nafi dia adalah satu yang bentuk penafian. Dia bukan bentuk larangan. Kita ada larangan dan penafian. So penafian itu adalah sesuatu yang orang kata kat kita, kemudian kita nafikan. Larangan adalah kita yang larang, jangan buat ini. Baik. Secara umumnya bila kita baca ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim, terjemahannya wahai manusia, apakah yang memperdayakanmu? So kita akan tahu apakah ni dia adalah apa? Soalan. Ada benda lah soalan lah. Soalan. So dia dah kita kata no doubt, tak ragu-ragu lagi, ma di situ dia adalah isim istifham. Kalau dia adalah harf nafi, terjemahan tu sendiri dah letakkan tidak ataupun bukan. Dia dah letak ataupun tiada, dia dah letak dah siap. So kita ikut je terjemahan letakkan apakah, maka dia adalah ikut makna dia lah kan. Di sini apakah, so kita tahu dia adalah isim istifham. Cuma kita sebut dari sudut tadabburnya ialah apa yang berada di sebalik itu. So di sebalik itu bukan Allah nak bertanya, tetapi Allah nak apa? Nak larang. Kan, itu daripada sudut tadabburnya. Perkara itu tak adalah dekat dalam terjemahan, tak adalah. Kan? Tapi dari sudut tadabburnya kita melihat ini adalah bukan bentuk soalan yang Allah nak tanya, tetapi Allah nak larang kita daripada melakukan perkara tersebut. Makna sebenarnya lah. Surah Fatir ayat 3. Ya ayuhan nas, uzkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum man fis sama'i wal ard. Yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu. Adakah ada pencipta lain, pencipta selain dari Allah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Manakah kata tanya dalam ayat ni? Hal. Hal kategorinya apa? Isim ataupun harf? Harf istifham. Kategorinya adalah harf istifham. Dia geng dua dengan al. Terjemahannya adakah. So Allah tanya,
Adakah ada pencipta selain dari Allah yang bagi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Allah tak tahu ke? Allah tahu. Allah nakkan jawapan? Bukan Allah nakkan jawapan. Tapi Allah nak menyanggah, membantah dan nak bagi tahu kita, wahai manusia, kenapa kau degil cakap aku? Tak ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Tak ada Tuhan yang lain yang boleh bagi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi. Dia soalan tapi Allah bukan nak tanya. Tapi Allah nak lebih pada apa? Kalau kita lah, Allah nak lebih suruh berfikir. Dan dia adalah bentuk soalan yang Allah nak menyanggah perbuatan manusia yang tidak mendengar perintah Allah. Sedangkan dia tahu tak ada Tuhan yang mencipta selain daripada dia. Dan dia tahu tak ada siapa yang bagi rezeki daripada langit dan bumi kecuali Allah. Tahu dah. Tapi Allah bertanya. Bukan kerana Allah nak tahu dan bukan kerana kita tak tahu. Kita ada jawapannya. Sebelum soalan ditanya, kita dah tahu dah tentang perkara tersebut. Tapi soalan tu ditanya kerana Allah nak menyanggah perbuatan manusia. So kalau kau dah tahu, tak ada orang yang boleh mencipta selain pada Allah. Engkau dah tahu yang bagi rezeki tu tak ada yang lain kecuali Allah. Dan tu kenapa tak dengar cakap Allah? Kenapa tak ikut lagi perintah Allah? Dan itu yang Allah inginkan daripada soalan yang Allah tanya. Kan? Bukannya dia hanya nakkan kepada jawapan ataupun tak tahu kepada sesuatu perkara itu. Hal min khaliqin ghairullah. Adakah ada pencipta lain yang kau duk nak dengar apa? Cakap kawan. Aku ni siapa? Bukan tak tahu kan. Aku ni siapa kan? Tu kita tahu je. Itu mak kita. Tapi bukan nak suruh tahu siapa mak tu. Tapi nak suruh sedar kedudukan mak tu sampailah kenapa sanggup nak melawan cakap mak, tak nak dengar cakap mak, dengar cakap kawan. Baik, yang kedua. Yang ketiga, kata tanya dalam Al-Quran tujuannya adalah sebagai bentuk penegasan, pernyataan ataupun menuntut pengiktirafan. Penegasan, pernyataan ataupun menuntut pengiktirafan. Firman Allah A'udzubillahi minasyaitanir rajim, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Bentuk apa? Bentuk soalan. Tapi dia bukan soalan, dia adalah apa? Satu bentuk pernyataan. Allah nak nyatakan, wahai Muhammad, kami dah lapangkan dada engkau. Bentuk pernyataan yang Allah nak nyatakan, bukannya bentuk soalan. Surah 7 ayat 172, saya tak letak pula dia punya terjemahan. Baik, kita lihat surah 7 172 7172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhan mengeluarkan zuriat anak-anak Adam dari tulang belulang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhanmu? Alastu. Bukankah aku Tuhanmu? Kalau Allah tanya kat kita, bukankah Allah ni Tuhan kita? Kita tahu tak perkara itu? Tahu. Tapi kenapa Allah tanya? Dalam poin kita ini sama ada apa? Bentuk apa? Penegasan ataupun bentuk apa? Menuntut pengiktirafan. Menuntut pengiktirafan. So Allah nak menegaskan bahawa dialah Tuhan kita. Dan Allah nak menuntut pengiktirafan sebab kadang-kadang tahu dekat dalam diri dengan bila sebut dekat mulut itu berbeza. Kadang bila sebut kat mulut dia akan menambahkan lagi apa? Kesedaran. Dia akan menambahkan lagi keyakinan. Dan bila disebut-sebut dan kita cerita pula kat orang, so itu adalah bentuk pengiktirafan kepada sesuatu itu. Kita cerita kat orang bahawa dia ni orang yang baik, dia ni orang baik. So itu bentuk pengiktirafan. Kan? Orang kepada orang tu bila dia duk sebut-sebut.
tentang sesuatu perkara itu. So Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kamu? Bukan kerana nakkan jawapan dia semua kita dah tahu, tapi Allah nakkan apa? Nak menegaskan bahawa dialah Tuhan kita. Dan dia nak menuntut kepada pengiktirafan. Surah 39 ayat ke-36. Surah 39 ayat 36. Muka surah 462. 462. Surah 39 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alaysallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-Nya yang bertakwa? Kata tanya di sini adalah apa? Harf istifham. Bukankah? Kan ni bila diganding dengan perkataan laisa, dia akan jadi bukankah. Laisa tu bukan. So bila ganding dengan dia akan jadi bukankah. Terjemahnya akan jadi bukankah. Maka Allah bertanya, bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-Nya? Allah tanya. Kita tahu tak? Allah nakkan jawapan? Tahu. Kenapa Allah bertanya? Bukankah Allah cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-Nya? Allah bertanya kenapa? Kerana Allah nak menegaskan kepada manusia bahawa cukuplah dia itu. Cukuplah seorang manusia itu ada Allah. Cukup. Kata-kata Arab menyebut fama wajadallah fama wajadallah famadza faqad wa man faqadallah famadza wajad. Itu kata-kata Arab. Barang siapa yang dia mempunyai Allah, maka apakah yang dia telah hilang? Dan sesiapa yang dia hilang Allah, maka apakah yang dia miliki? Nak beritahu siapa yang dia ada Allah, dia tak hilang apa-apa pun dalam kehidupan dia. Walaupun zahirnya dia macam hilang. Hilang kesihatan dia, hilang kawan, hilang harta, hilang pekerjaan. Tapi bila dia ada Allah, dia tak hilang apa-apa. Akan tapi siapa yang dia telah hilang Allah daripada kehidupan dia, dan dia itu zahirnya adalah orang yang ada jawatan, kerja yang sangat bagus, kaya, semua dia ada. Tapi sebenarnya dia telah apa? Dia telah hilang segala-galanya sebab tak ada makna. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebutkan, kalaulah semua orang berkumpul dan ayyanfa'uka bi syai'in, mereka nak bagi manfaat kepada engkau seorang, kan? Semua manusia berkumpul nak bagi manfaat kepada seorang, maka tak akan dapat bagi manfaat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan kalau semua orang berkumpul ayyaduruka bi syai', nak memberi mudarat kepada engkau, maka tak akan sampai mudarat itu kepada engkau kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebab itu Allah tanya, alaysallahu bikafin 'abdah. Tak cukupkah Allah tu untuk seorang hamba tu? Tak cukupkah untuk seorang hamba itu dia ada Allah? Maka Allah bukan nak bertanya, tapi Allah nak menegaskan, cukuplah seorang hamba tu kalau dia ada Allah. Cukup dah. Kalau seorang hamba itu dia mempunyai Allah dan dia hilang segala yang lain. Tapi dia peritlah, hilang segala-gala, banyak benda dalam kehidupan dunia ni peritlah. Akan tapi orang yang bila dia ada Allah, dia akan rasa tenang. Walaupun orang tengok macam kesiannya hidup kau ni, macam memang terbalik habis. Tapi pada dia rasa okey je, tak ada apa masalah, masih lagi boleh tersenyum, masih lagi boleh hidup seperti biasa dalam keadaan yang tenang. Kenapa? Kerana dia ada Allah SWT. Kalau kita tengok dalam sirah peperangan Nabi SAW, kan, banyak situasi yang orang beriman ketika itu lemah, kan, tetapi apa yang Nabi peringatkan? Nabi peringatkan tentang apa? Nabi peringatkan tentang Allah, kan. Jangan rasa lemah, jangan rasa nak kalah, jangan rasa takut, jangan rasa apa. Selagi ada Allah, semuanya akan
semuanya akan selesai. Sebab itu bila ada masalah yang diajarkan adalah apa? Menyebut apa? Hasbiyallah. Cukuplah Allah untuk aku. Dan untuk orang-orang yang dizalimi, yang tak dapat nak membela diri sendiri. So, kita akan rasa kecewa sangat dengan kehidupan ini, betul tak? Antaranya apa? Ingat tak Presiden Mesir dulu, Mursi, yang dia dipenjarakan, dijatuhkan daripada jawatan dia, kemudian dia dipenjarakan, dizalimi, tapi tak ada siapa yang boleh nak membela dia. Dia pun tak boleh nak bela diri sendiri. So geram tak rasa? Kita akan rasa geramnya, tapi tak boleh nak buat apa. Kita geram, sakit hati, marah, tapi tak boleh nak buat apa. Dan kalau kata kita mati ketika itu, kesian tak? Kesianlah, sebab kita mati dalam keadaan kita tak puas hati, geram, marah dengan orang yang dah menganiayai kita dan kita tak boleh nak balas. Dia memang sakit hati. Sakit hati bila tak boleh nak balas balik. Memang sakit hati. Tetapi orang yang dia apa? Alaihissallahu bikafin abdah. Dia cukuplah Allah tu ada dengan dia. Maka dia akan okey. Kau nak buat apa kat aku? Buatlah. Tak ada masalah. Sebab apa? Cukup Allah ada dengan dia. Dia tahu Allah akan jaga dia. Kalau dia ditimpa dengan sesuatu musibah pun, kan, sebagaimana yang telah terjadi kepada Mursi sampai dia akhirnya meninggal dunia, zahirnya tetap juga tidak dibela. Dia tak dapat juga balas kepada orang yang telah menzalimi dia, tapi dia yakin nanti di akhirat orang tu takkan terlepas kerana apa? Hasbiyallah. Cukup Allah untuk dia. Allah akan membela dia. Dia tak payah buat apa dah. Allah akan jadi dia punya peguam nanti di akhirat nanti. Allah lah peguam, Allah lah dia punya saksi, Allah dia punya hakim. So di akhirat nanti dia akan hanya berdiri saja, tak perlu cakap apa-apa. Dan Allah akan selesaikan semua itu untuk dia. Bahkan ketika di dunia juga ada orang yang telah melihat perkara tersebut, dia dianiayai, dia dizalimi, akhirnya Allah tolong balas on behalf dia. Dan Allah bila membalas, dia adalah satu balasan yang orang tu akan puas hati. Maka Allah kata, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah tu cukup untuk mengawal dan melindungi hamba-Nya? Bentuk soalan, tetapi yang Allah inginkan bukanlah jawapan. Allah nak menegaskan bahawa untuk seorang hamba, cukup kalau dia ada Allah. So fokuslah kepada apa? Nak please Allah. Tak payah sibuk nak please manusia. Kan? Dia akan hilang. Tapi sibuklah untuk nak apa? Menyembahkan dengan yang mempersembahkan yang terbaiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Sibuklah nak mencari Allah, kerana Allah kalau dia dah ada dengan seseorang, dia cukup. Allah akan beri kecukupan kepada seseorang itu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah bertanya, bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Allah bertanya, nakkan jawapan? Bukan. Sebab tak tahu? Bukan. Tapi kenapa? Allah nak menegaskan kepada manusia bahawa dialah seadil-adil hakim. Dialah seadil-adil hakim. Allah nak bentuk apa? Nak menegaskan kepada manusia, dialah itu sebaik-baik hakim. Diletakkan dalam bentuk pertanyaan. Baik. Kita pergi yang keempat, kita ambil satu contoh insya-Allah. Yang keempat, teguran. Yang keempat adalah teguran. Kita lihat pada surah yang ke-37 ayat 125. Pada muka surah 450. 450 surah As-Saffat surah 37 ayat 125. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Patutkah kamu menyembah berhala Ba'la dan kamu meninggalkan ibadah kepada sebijak-bijak pencipta? Di sini digunakan apa? Sebagai apa? Harf istifham. Dia nak tanya, adakah patut kamu menyembah berhala Ba'la dan tinggalkan sebaik-baik pencipta? Ini bukan nak bertanya, ini nak apa? Nak tegur. Nak apa? Nak tegur. Kan, kenapalah kau pergi sembah Ba'la? Kan, kau tak sepatutnya sembah Ba'la, pilihlah sembah Allah. Pilihlah sembah sebaik-baik pencipta. Dia tak sebut pun Allah, dia sebut sebaik-baik pencipta sahaja. Maka di sini bukan nak bertanya, di sini adalah nak tegur, kan, kepada orang yang dia pergi berdoa minta kepada berhala
dan pergi tinggalkan permintaan ataupun nak berdoa kepada sebaik-baik pencipta. So nak tegur, sepatutnya kau pergi doa dekat sebaik-baik pencipta dan tinggalkan berhala Ba'la tu. Ini kau buat terbalik pula. Kau pergi minta dekat Ba'la tu, kau pergi tinggalkan pula sebaik-baik pencipta. Maka dia nak tegur, sepatutnya yang dilakukan adalah berdoa meminta kepada sebaik-baik pencipta dan tinggalkanlah Ba'la, berhala Ba'la. Maka itu antara poin bentuk pertanyaan ataupun istifham dalam Al-Quran. Allah banyak guna kata tanya dalam Al-Quran, tetapi bukanlah semua itu nakkan jawapan ataupun kerana tak tahu sesuatu perkara itu, akan tapi ada maksud-maksud yang lain yang Allah inginkan daripada soalan tersebut. Kita dah lihat 4. Tadi yang pertama adalah bentuk suruhan ataupun permintaan. Dan memang kan ayat suruhan dan permintaan tadi ayat tentang apa? Suruhan dan permintaan tadi ayat tentang apa? Tentang arak kan? Atas tadi, suruhan dan permintaan ni. Ayat ini tentang arak kan? Tentang judi dan juga arak. Allah kata, fahal antum muntahun. Oleh itu, maukah kamu berhenti? Allah bukan bertanya, ini adalah suruhan. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam dalam stages, dalam peringkat pengharaman Al-Quran, ayat ini adalah salah satu ayat yang masuk dalam peringkat pengharaman Al-Quran. Sebab dia tak ada pun Allah kata, kan, kalau dalam ayat yang mengharamkan Al-Quran tu Allah jelas. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amli syaitani fajtanibuh. Dalam surah yang kelima, Allah sebut jelas kat situ. Pengharaman arak kan Ustaz? Ya, betul. Bukan Al-Quran. Kejut je. Sebut pengharaman Quran. Maaf. Ya Allah. Kat mana ayat dia sebentar? Surah Al-Ma'idah tak ingat ayat berapa. Allah sebutkan ayat yang ke-90. Ayat ke-90 Allah sebutkan, wahai orang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya. Fajtanibuh. Turun ayat ni, ini adalah suruhan, betul tak? Jelas suruhan. Fajtanibuh. Maka hendaklah kamu menjauhinya, itu suruhan. Ayat ni barulah ketika itu diharamkan apa? Diharamkan semua tu. Sebelum itu diturunkan fahal antum muntahun dia. Peringkat tu, maukah kamu berhenti? So Allah suruh dulu slow dulu berhenti. Slow dulu untuk berhenti. Tapi Allah letakkan dalam bentuk pertanyaan. Allah tak letakkan dalam bentuk fi'il amar, bentuk suruhan, tak, dalam bentuk pertanyaan. Tapi ketika itu orang yang membaca tahu Allah nak suruh slow tinggalkan benda ni. Sebab Allah tanya, tak nak berhenti ke? Kan? So maksudnya Allah nak suruh berhenti dah tu. Kan? Macam kadang-kadang kita tengok mungkin anak kita selalu tidur lewat, selalu banyak main game ke kan, itu pun kata tak nak ke buat benda lain, macam kan? Ataupun anak kita buat kerja yang kita tak berapa suka, kita kata tak nak tukar kerja ke. Kita bukan nak tanya, tapi kita dalam tu kita selitkan, kita nak suruh dia tukar kerja. Kita tanya, tak nak tukar kerja ke? Kan? Ataupun tak nak cuba buat benda lain ke? Tanya letakkan dalam bentuk soalan, tapi dia adalah permintaan ataupun Tapi budak suruhan. sekarang cerdik Ustaz. Dia tanya mak nak apa sebenarnya. Dia kalau macam tu. Okey lah, kan dia boleh baca lah. Dia boleh baca. Mak nak apa Dia boleh sebenarnya. So pertama suruhan dan permintaan. Yang kedua adalah bentuk penyanggahan. Yang kedua tadi adalah bentuk penyanggahan, bantahan dan juga larangan. Yang ketiga bentuk apa? Penegasan. Ataupun pernyataan ataupun menuntut pengiktirafan. Yang keempat adalah teguran. Baik, nanti insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada bahagian adawat istifham. So bila jumpa kata tanya dalam Quran, so dia bukan hanya tanya. So itu yang buatkan kita, itu maksudnya tadabbur. Kalau orang yang baca terjemahan, mana ayat itu dia dapat, tapi orang yang nak tadabbur dia akan berhenti kejap. Apa sebenarnya Allah nak kasi?
Nak tegur ke? Saya pun nak tanya ni. Confuse kat sini Ustaz. Teguran tu confuse sikit. Baik. Ustaz, So, kenapa Allah nak dia kalau dia boleh aja tegur kita direct kan, tapi kenapa dia buat macam tu? Betul. Nak tanya tu. Allah boleh je tegur direct kan, tapi itulah bentuk-bentuk kita kata cara komunikasi Allah Azza wa Jalla. Allah ajar kita bukan saja nak menyampaikan maksud, tetapi kadang-kala maksud yang nak disampaikan itu perlu mengikut kepada keadaan orang yang kita nak bercakap. So ada orang yang kita boleh cakap direct, ataupun kalau sesuatu itu tegas maka cakap direct. Tapi kalau sesuatu orang yang kita nak cakap tu dia tu tak boleh cakap direct, cepat terasa, maka gunakan bentuk-bentuk yang pelbagai. Sebab itu dalam Quran, kalau kita tengok pada cara berkomunikasi, Allah sebut banyak. Kita ada kaulan kalau sebut kaulan, berapa banyak kaulan di dalam Quran? Kita ada kaulan karima, sebut perkataan yang mulia. Kita ada kaulan layyina, perkataan yang lembut. Kita ada kaulan sadida, perkataan yang tegas, yang straightforward, to the point, tak ada belok-belok. So itu semua bentuk perkataan-perkataan dalam Quran, cara komunikasi yang Allah ajarkan. Bila Allah nak sebut tentang satu yang tegas, pengharaman arak, Allah nak haramkan arak dan judi, Allah sebut fajtanibu, jauh diri daripada itu, tegas. Tapi bila Allah mula sebab arak dan judi, itu semua dah jadi satu kebiasaan dalam masyarakat Arab ketika itu, dah jadi biasa dah. So bila nak cakap, Allah slow sikit cakap tu, mula berlapik dulu. Kan? Lepas tu barulah bila orang tu dah mula terima, mula berfikir, waktu tu dia akan mula nak terima. Macam dalam masyarakat kita lah, terus dia cakap ini bid'ah. Orang kita dengar jadi macam mana? Kita pun melompat jadinya, betul tak? Tapi kalau orang tu kata kita kena mula untuk mengikut Al-Quran dan mengikut hadis Nabi SAW, kita kena mula semak apa yang kita amal. So orang jadi apa? Orang lembut sikit, orang boleh terima. Akhirnya orang berubah, sama juga. Orang boleh terima juga untuk mengikut amalan itu. First check dulu. Ada tak macam orang akan buat juga, tapi kalau terus je ini bid'ah, Nabi tak buat. Ini bid'ah, itu orang memang melompat semua orang. Akhirnya orang tak dengar. So tak gunakan dalam bentuk soalan. Bukankah dalam amalan kita patut kita ikut Nabi dulu sebab dia yang paling tahu. So orang akan mula fikir, betul juga macam tu. So bila orang mula berfikir, orang akan mula terbuka untuk nak menerima. So itu antara kita katakan bentuk-bentuk komunikasi yang Allah Azza wa Jalla gunakan, yang Allah nak ajarkan kepada kita semua. Dan kita pun berpengalaman dengan anak-anak kita, dengan kawan. Ada kawan kita boleh cakap terus, tapi ada kawan yang kita kena sembang dengan dia lembut-lembut, pusing, baru cakap. Jauh dia punya pusing. Kan? Macam dia tahu kalau orang yang macam Hajar Nuriah, kita tahu dah. Ini Hajar Nuriah memang kena cakap. Boleh, Hajar Nuriah boleh kita cakap terus. Kan? Orang dia memang straightforward punya orang. Kalau dengan saya mungkin kena pusing-pusing sikit. Kan? Sebab saya mungkin tak boleh nak terima cakap yang straightforward tu. Kan? So dia setiap orang tu berbeza, kita tengok kepada orang. Mungkin itu Allah ajarkan kepada kita. Dan bagaimana pula kita nak tahu ini adalah teguran, ini adalah pernyataan, ini adalah suruhan. So tengok pada konteks ayat. Setiap ayat konteksnya itu berbeza. So bila kita baca ayat itu, kita boleh agak dah mana satu yang kita nak masukkan poinnya, mana yang Allah nak masukkan di sini. Kalau kata tak boleh nak masukkan, saya tak tahu Ustaz nak masukkan mana-mana poin. Anggap jelas saja dia adalah kata tanya. Selesai. Dan Allah bila bertanya, Allah tak perlukan jawapan, dan bukannya Allah bertanya sebab tak tahu. Dua perkara itu yang kita sematkan dalam diri bila kita bertanya, membaca tentang soalan dalam Al-Quran. So bila kita tahu Allah bertanya, tapi bukannya Allah tak tahu. Allah bertanya, tapi Allah bukan nakkan jawapan. So Allah nak apa? Sebab itu kita akan berfikir apa yang Allah nak daripada soalan-soalan dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Itu saya sebab kongsikan pada pagi ini. Semoga ada manfaat dapat diambil. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'